warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa kita mulakan kelas kita dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita akan masuk hari ini pembiakan tumbuhan. Kita sudah pun menghabiskan pembiakan manusia. Jadi pembiakan tumbuhan bermula daripada muka surat 119. Baik, sebelum kita meneruskan, seperti biasa saya ingin kreditkan PowerPoint ini kepada pemilik asal Cikgu Nur Azila Khalid daripada SMK Ulu Tiram Johor. Walau bagaimanapun, saya telah melakukan banyak perubahan untuk disesuaikan dengan PDPR kita. Okey. Baik. Kenapa kita kena belajar pembiakan tumbuhan? Kalau kita kata pembiakan manusia, kita nampaklah pembiakan manusia itu penting sebab ia berkait dengan kita. Lepas tu kita fikir pula, kenapa nak belajar pembiakan tumbuhan? Apa kaitannya pembiakan tumbuhan dengan kita? Okey, penting ke? Jawapannya penting. Baik, kenapa penting? Sebab tumbuhan jika tidak melakukan pembiakan, maknanya tidak ada kelangsungan spesies. Okey, maknanya pokok tu kalau tidak membiak, katakan pokok tu mati, tak tumbuh pokok baru. Kalau tak tumbuh pokok baru, maknanya tidak akan berlaku proses fotosintesis. Okey, apa kaitan kita dengan fotosintesis pula? Jika fotosintesis tidak berlaku, maknanya oksigen tidak akan dihasilkan. Dan bila oksigen tidak dihasilkan, apa jadi pada kita? Kita semua akan mati. Sebab kita memerlukan oksigen untuk respirasi. Itu sebab kita kena belajar tentang pembiakan tumbuhan untuk melihat bagaimana tumbuhan membiak untuk menghasilkan untuk spesies itu terus bersambung. Okey, spesies itu terus bersambung. Maknanya berlaku kelangsungan spesies. Itu yang pertama, kenapa pembiakan tumbuhan penting. Baik, yang kedua, kenapa pembiakan tumbuhan penting? Daripada pembiakan tumbuhanlah terhasilnya buah-buahan. Okey, jadi buah-buahan yang awak makan itu terhasil daripada proses pembiakan tumbuhan. Okey, itu sebabnya kita kena belajar, kita kena tahu tentang proses pembiakan tumbuhan. Okey, jadi ada dua kepentingan pembiakan tumbuhan. Yang pertama untuk menghasilkan kelangsungan spesies supaya oksigen dapat dikekalkan. Yang kedua adalah untuk menghasilkan buah-buahan yang awak nak makan. Okey, awak nak makan. Okey, sekarang kita sambung lagi Baik, sebelum kita teruskan, kita nak lihat dulu bagaimanakah keratan struktur bunga dan apakah fungsinya. Baik, kalau awak masih ingat lagi, di awal kelas hari itu saya dah ajar awak pembiakan bagi tumbuhan ada dua. Satu pembiakan seks, satu lagi pembiakan aseks. Jadi bila kita nampak bunga, okey, pokok yang ada bunga, dia akan hasilkan pembiakan seks. Dia akan jalankan pembiakan seks. Baik, bila kita kata pembiakan seks, maknanya mesti ada dua. Yang pertama lelaki, yang kedua perempuan. Itu manusia. Kalau untuk tumbuhan, kita tak panggil lelaki perempuan. Kita panggil apa? Okey, kita panggil jantan, kita panggil betina. Okey? Kita panggil jantan, kita panggil betina. Baik. Sekarang, yang mana jantan, yang mana betina? Okey. Sekarang awak tengok kepada gambar raja. Okey, di bahagian kiri awak. Okey, bahagian kiri awak, atas, awak boleh nampak satu perkataan yang saya bulatkan di sini. Namanya ialah stamen. Okey. Stamen ini apa? Stamen ialah organ pembiakan jantan bagi bunga. Okey, masa lelaki lah tapi jantan kita panggil. Jangan panggil organ pembiakan lelaki bunga pula. Okey, buat malu kerajaan Malaysia. Okey, organ pembiakan jantan bagi bunga. Baik, kalau ada jantan mesti ada
betina. Betina di mana? Tengok di bahagian kanan pula. Okey, tadi bahagian kiri sekarang bahagian kanan. Di bahagian kanan, awak nampak perkataan yang saya bulatkan dengan merah ini namanya pistil. Okey, pistil ni apa? Ini adalah organ pembiakan betina bagi bunga. Jadi bila kita ada jantan, kita ada betina, maknanya pembiakan di sini ialah pembiakan seks. Okey? Okey, saya tulis kat atas ni pembiakan seks. Jadi pembiakan asas kita dah belajar hari tu yang belahan ada dua, okey? Vegetatif, okey, itu semua dah. Okey, itu pembiakan asas. Sekarang kita nak tengok pembiakan seks. Okey. Sekarang kita nak sambung lagi. Alright, kita tengok kepada bunga ini. Bagi pembiakan jantan organ pembiakan jantan bunga kita ada stamen tadi saya sebut stamen belakang kiri ni stamen. Okey, stamen. Baik. Stamen ini terbahagi kepada dua bahagian. Okey, yang pertama anther, yang kedua filamen. Saya bulatkan Yang pertama anther, yang kedua filamen. Baik, anther yang mana? Tengok kepada gambar yang ada kantah pembesar tu Anther yang mana yang atas ni? Okay, saya bulatkan. Ni anther. Okey, itu anther. Kalau awak tengok kepada gambar rajah bahagian bunga, ni bunga, saya bulatkan ni bunga ni. Okey. Anther yang mana? Yang ini. Ada banyak anther. Okey, setiap bulat ini, semuanya namanya ialah anther. Okey, semua ni. Di belah kiri, di belah kanan, semua yang bulat ini namanya ialah anther. Baik. Dalam anther ada apa? Dalam anther ini ada satu benda yang penting. Okey, dalam anther ni, ada satu benda penting. Nama dia apa? Namanya ialah butir debunga. Okey, dalam anther, ada satu benda penting. Namanya ialah butir debunga. Baik, butir debunga tu apa? Nanti saya akan cerita selepas ni. Okey, tapi awak kena tahu dulu dalam anther ada butir debunga. Dan butir debunga ni jika kita samakan dengan manusia, dia lebih kurang macam sperma. Okey, dia lebih kurang macam sperma. Dia bukan sperma tapi lebih kurang macam sperma. Okey, jadi kena ingat stamen adalah organ pembiakan jantan bunga terbahagi kepada dua. Yang pertama anther, yang kedua filamen. Okey, dalam anther ada butir debunga. Baik, itu anther. Okay, sekarang saya nak cerita pasal filamen pula. Okey, jadi anther di bahagian atas. Okey, atas. Ini yang saya bulatkan merah ni anther. Okay, sekarang saya guna warna lain. Yang mana filamen? Filamen adalah di bawah ini. Yang memegang anther itu, okey, yang memegang anther ada banyak ni. Tengok gambar raja bunga tu Yang memegang anther tu, ini semua ialah filamen. Kecil-kecil yang berdiri tu. Okey, kecil-kecil yang memegang anther itu semua adalah filamen. Okey, semualah belah kanan, belah kiri yang ni semua filamen. Okey, jadi itulah organ pembiakan jantan bagi bunga. Baik, sekarang kita sambung pula pistil. Okey, saya kata tadi pistil ialah organ pembiakan betina bagi bunga. Baik. Okey, sekarang kita tengok bahagian pistil ada berapa. Kalau stamen, organ pembiakan jantan bunga tadi ada dua bahagian dia, anther filamen. Sekarang untuk pistil, organ pembiakan betina bunga dia ada 4. Yang pertama stigma, yang kedua stil, yang ketiga ovari. Okay, yang ketiga ovari. Saya tulis nombor sini Nombor 3 ovari. Yang keempat ovule. Okey, yang keempat ovule. Baik. Stigma yang mana? Okey. Sekarang saya gunakan warna hijau pula hijau. Okay, stigma yang mana? Okey, stigma duduknya di atas ni. Nampak Stigma. Okey, duduknya di atas. Kebiasaannya kedudukan stigma lebih tinggi daripada anther. So anther di bawah, stigma biasanya di atas, lebih tinggi. Okey, itu yang pertama. Kedua, stil. Okey, kedua stil. Stil yang mana? Okey,
Atas ni stigma kan? Atas ni stigma. Okey, atas ni stigma. Okey, yang bawah ini, yang panjang bawah ni, yang memegang stigma itu, inilah dia stil. Okey, inilah dia stil. Yang panjang ni. Yang panjang. Yang memegang stigma itulah dia stil. Okey, kalau untuk yang pembiakan jantan tadi, yang memegang anchor namanya filament. Kalau yang betina, yang memegang stigma namanya stil. Okey. Okay. Kalau kita sambung, nombor 3 ovari. Okay. Nombor 3 ovari. Ovari mana? Ovari kalau awak tengok gambar ni, yang saya bulatkan ni yang besar ni. Yang besar ni lah ovari. Yang besar ni ovari. Saya bulatkan dia. Awak tengok ni hijau saya bulatkan inilah dia ovari. Baik. Ovule yang mana? Ovule yang kat dalam yang kecil ni pula. Inilah dia ovule. Yang dalam tu pula. Okay. So ovule duduk dalam ovari. Okay. Ovule duduk dalam ovari. Okay. Jadi kita dah habis dah organ pembiakan jantan bunga, organ pembiakan betina bunga. Dah habis kat situ. Okay. Sekarang kita sambung lagi. Baik. Ranggi. Okay. Ranggi. Saya gunakan warna ungu pula. Ungu pula. Ranggi. Ranggi. Saya bulatkan perkataan ranggi. Okey, ranggi ni apa? Biasanya, okey, kita tengok ranggi itu dia kata apa? Ranggi ni biasanya berwarna-warni untuk menarik perhatian serangga dan haiwan. Okey? Jadi inilah dia ranggi pada bunga. Jadi yang ini, kelopak bunga tu. Okay? Kelopak bunga, bahagian berwarna pada bunga, itulah dia ranggi. Okay? Itulah dia ranggi. Okay, seterusnya, sepal. Okay, sepal. Saya highlight perkataan sepal. Sepal. Okay, biasanya berwarna hijau. Okay, dan berfungsi untuk melindungi bunga pada peringkat kuduk. Jadi yang mana satu sepal? Sepal ialah yang ini. Yang ini. Nampak ni saya bulatkan ni. Okay, maknanya sebelum bunga tu kembang, peringkat kuduk. Kuduk di mana sebelum bunga tu kembang. Sebelum kembang, bunga tu awak tengok warna hijau, luar dia hijau kan? Jadi itulah dia sepal. Dia melindungi bunga pada peringkat kuduk sebelum bunga itu berkembang. Okey? Baik, kita sambung lagi. Okey, sekarang kita masih lagi nak cerita bahagian-bahagian bunga lagi. Masih nak cerita sebab jika awak tak mahir bahagian ini susah. Kena mahir dulu bahagian ni. Okey, sekarang ni kita lihat bunga yang betul. Okay, tadi kita tengok bunga yang gambar-gambar kan? Gambar. Bukan yang sebenar. Sekarang kita tengok bunga yang betul. Okey, kita tengok pada bunga raya yang bahagian atas sebelah kiri. Awak tengok belah kiri tu. Okey, nampak saya bulatkan dia warna merah ni. Nampak saya bulatkan warna merah ni? Okey, warna merah ini dia terletak di atas kan? Okey, dia di atas. Baik. Jadi, yang merah-merah ini yang saya bulatkan ni, semua ini ialah stigma. Stigma. Okey, stigma. Ni salah gambar rajah ni. Ni atas ni. Atas ni. Bukan ni bukan bawah ni atas ni. Okey. Jadi, yang saya bulatkan ni atas-atas ni semua ialah stigma. Okey. Jadi, enter yang mana? Okey, enter ni kan? Okey, ni enter kan? Okay, enter yang ni kan? Okay, enter yang kecil-kecil ni kan? Okay. Enter yang mana? Ni yang kuning-kuning ni. Kalau bunga belah kanan ni, yang kuning-kuning ni, ni semua ialah enter. Nampak tak? Okay, ni enter. Okay, ni enter. Okay? Yang merah-merah bulat di atas tu, semua stigma. Okay. Sekarang tengok pula belah kiri awak juga, gambar yang kat bawah ni pula. Gambar kat bawah ni. Okay, gambar bawah ni. Baik. Yang merah, saya bulatkan ni merah. Merah-merah ni semua ialah stigma. Yang kuning kecil-kecil ni ialah enter. Nampak Okey. Yang panjang-panjang, nampak yang panjang-panjang ni. Yang panjang-panjang bersama dengan enter semua ni ialah filament. Okey, filament. Okey. Yang warna merah kat sini, ni kelopak bunga kan? Ini ialah ranggi. Okey, kemudian ni stigma kan? Nampak stigma, saya bulat stigma ni? Nampak stigma ni? Okey, jadi merah-merah ni saya kata stigma kan? Okey, jadi yang bersambung dengan stigma yang panjang ni, nampak yang panjang ni?
Yang panjang ni sampai bawah ni, panjang. Ini ialah still. Dapat tak anak-anak? Dapat kita buat satu-satu sampai awak ingat sikit Baik, kita buat lagi bahagian bahagian pembiakan tumbuhan bahagian pembiakan bunga masih lagi kita buat bunga. Okey, sekarang saya nak guna warna biru. Awak tengok Tengok bahagian kanan bunga belah kanan atas. Okay, tadi awak tengok sekali sebab saya buat sekali. Okey, yang atas ni yang saya bulatkan pakai warna biru ni, dia warna merah. Saya bulatkan pakai warna biru. Ini semua ialah stigma. Okey, stigma ni ialah bahagian pembiakan betina bagi pokok. Atas ni stigma, bukan bawah. Ni salah, ni salah. Ni salah, salah. Okey. Okey. Sekarang saya guna warna merah pula anak-anak. Okey, tengok gambar belah kiri awak. Okey, saya bulatkan perkataan enter. Okey, saya bulatkan perkataan enter. Jadi yang warna kuning-kuning kecil-kecil ni semua ialah enter. Kalau awak tengok kepada keratan buku teks sebelah kanan ni, enter ni, saya bulatkan perkataan enter ni. Okey, jadi pada gambar raja bunga, enter yang kecil-kecil ni. Okey, ni enter. Okey. Sekarang saya guna pula warna ungu. Okey. Saya bulatkan belah kanan belah kiri awak saya bulatkan perkataan ranggi. Ranggi tu apa? Yang ini, warna merah ni, kelopak bunga. Inilah dia. Okey, ni kelopak bunga ni, ranggi. Okey. Kemudian awak tengok belah kiri awak ada perkataan stigma. Okey, belah kiri awak ada perkataan stigma ni. Okey, yang saya bulatkan stigma ni. Stigma ni bersambung dengan benda yang panjang ni kan? Okey, yang panjang ni. Yang panjang ini namanya ialah still. Okey. So kalau awak tengok belah kanan, okey, belah kanan gambar yang saya bulatkan ni, gambar bunga raya yang saya bulatkan ni. Jadi ini ialah stigma. Okey, stigma saya bulatkan stigma. Yang bersambung dengan stigma yang panjang ni ialah still. Okey. Jadi ingat, enter filament. Okey, kalau awak tengok gambar rajah tu, gambar rajah bunga raya tu, enter filament saya bulatkan ni, enter filament stamen. Okey, enter filament ialah stamen. Organ pembiakan jantan. Okey. Stigma, stil, ovari, ovule ini adalah pistil, organ pembiakan betina. Okay, saya ulang banyak kali supaya awak nak kena ingat ni. Okey, sekarang kita tengok pula bunga raya yang di bawah belah kiri. Nampak bunga raya belah kiri bawah ni? Okey, saya bulatkan ni belah kiri bawah ni. Okey, belah kiri ni bunga raya. Okey anak-anak, sekarang kita nak buat. Okey, kita buat sama-sama. Awak jawablah kat rumah tu cuba jawab. Okey, yang saya bulatkan ni, warna biru saya bulatkan. Saya bulatkan pakai warna biru. Tapi warna dia merah warna merah, bahagian bunga warna merah yang saya bulatkan ni. Namanya apa anak-anak? Boleh jawab tak kat rumah tu? Namanya ialah stigma. Okey, namanya ialah stigma. Stigma bersambung dengan bahagian panjang yang saya bulatkan ni. Okey, bahagian panjang yang saya bulatkan ni namanya ialah still. Okey? Dapat Sekarang saya gunakan warna merah pula Okey, awak nampak tak pada belah kiri bunga raya yang bawah tu? Okey, bunga raya warna kiri, bunga raya belah kiri di bahagian bawah. Ada bahagian kuning-kuning ni kan? Kuning-kuning ni. Yang kuning-kuning ini namanya ialah enter. Okey, enter ni dipegang oleh apa yang panjang-panjang kecil-kecil tu, panjang-panjang tu. Ini namanya ialah filament. Okey, ini enter dengan filament ialah bahagian jantan bunga ataupun namanya ialah stamen. Okey, dapat Kita ulang kat sini lama sikit Okey, sekarang kita cuba melabel. Kita cuba label Awak cuba teka jawapan. Okey, awak cuba teka jawapan. Okey, harap-harap awak boleh jawab. Okey. Kita cuba kita cuba. Okey. Ovule. Okey. Ovule yang mana? Tengok kepada gambar rajah dalam yang saya berikan di bahagian atas tu Ovule. Ovule terletak di dalam ovari. Betul Ovule terletak di dalam ovari. Yang ini saya highlight ovule. Okey, jadi yang mana satu ovule? Ovule ialah yang ini.
Nampak tak anak-anak? Nampak tak anak-anak? Dapat tak? Saya ubah warna tak berapa jelas pula tu. Okey, jadi ovule yang sini. Ni, nampak saya bulatkan merah tu. Ini ovule. Okey. Seterusnya, ovari yang mana? Kat dalam belah kanan tu kita nampak ovari tu di luar kan? Ovule di dalam. Jadi ovari yang mana? Jadi kita tahu kat dalam gambar rajah yang inilah dia ovari, betul? Jadi ovari tu yang mana? Yang ini. Ni anak pandang yang ini. Titik yang ini. Titik yang inilah dia ovari. Okey. Sekarang sepal. Sepal warna dia hijau. Okey, warna dia hijau. Jadi mana satu sepal? Sepal dia ni. Dia melindungi bunga sebelum bunga berkembang. Masa peringkat kuduk kan. Jadi sepal ni lah dia titik yang ni. Okey, nampak titik ni? Titik ni. Inilah dia sepal. Okey. Baik, ranggi. Dalam buku teks, tengok buku teks ni. Ranggi, gambar dia. Warna merah tu kan. Jadi kelopak bunga. Jadi ranggi yang mana? Yang inilah. Ni dia. Okey, ranggi yang itu. Baik, filamen yang mana? Okey, kita nampak ni. Kalau dalam buku teks tu kita tahu filamen yang ni kan. Yang belah kanan tu. Awak tengok yang atas belah kanan saya bulatkan. Filamen yang itu kan. Jadi kat sini filamen yang mana? Yang ini. Inilah dia filamen. Okey, jadi yang ini filamen. Ni filamen. Filamen. Baik, tangkai bunga. Tangkai senanglah bawah ni kan tangkai. Inilah dia tangkai. Okey. Baik, enter di mana? Enter bersambung dengan filamen. Jadi enter. Yang inilah. Ni enter. Ni enter lah ni. Okey, ni enter. Okey. Stigma yang mana? Okey, stigma biasanya kedudukannya di atas. Okey, stigma yang mana? Yang ini. Ni stigma. Okey, stigma mesti bersambung dengan stil. Ingat ni stigma bersambung dengan stil. Jadi stil yang mana yang inilah stil. Okey, jadi stigma bersambung dengan stil yang ni. Okey, kemudian stil ni akan terus bersambung dengan ovari dan ovule. Okey, senang je kan? Baik, sekarang kita masuk proses pendebungaan. Okey. Baik, bunga ada berapa jenis sebenarnya? Sebenarnya bunga ada 2 jenis. Okey, ada 2 jenis bunga. Yang pertama namanya ialah bunga bisex. Okey, yang pertama namanya bunga bisex. Yang kedua namanya bunga unisex. Okey. Bunga bisex itu apa? Tengok saya bulatkan kata bunga bisex. Bisex ini maksudnya ada kedua-dua bahagian. Kedua-dua bahagian pembiakan jantan stamen dan pembiakan betina pistil dalam bunga yang sama. Jadi bila ada bahagian jantan, ada bahagian betina dalam bunga yang sama, dalam satu bunga ada dua-dua, itu dipanggil sebagai bunga bisex. Jadi bunga yang kita buat tadi, bunga raya tadi, itu adalah bisex. Okey, seterusnya bunga unisex. Bunga unisex pula macam mana? Bunga unisex tidak lengkap. Kenapa tak lengkap? Kerana bunga unisex hanya mengandungi sama ada stamen ataupun pistil. Maknanya bunga unisex ni dia ada salah satu. Okey? Jadi ada bunga unisex ada stamen, ada bunga unisex ada pistil. Okey, apa contoh bunga unisex? Okey, contoh bunga unisex. Yang pertama jagung, yang kedua betik. Okey. Okey, ayat seterusnya penting. Tengok ayat seterusnya saya tukar warna merah. Hanya bunga betina. Dengar ayat dia Hanya bunga betina yang akan menghasilkan buah dan biji benih di dalamnya. Jadi hanya bunga betina yang akan hasilkan buah dan biji benih di dalamnya. Baik, kita sambung. Ini adalah contoh bunga unisex dengan bunga bisex. Kita tengok bunga unisex. Okey, yang ini bunga jantan. Okey, kenapa bunga jantan? Sebab dia hanya ada bahagian stamen, bahagian pembiakan jantan sahaja. Okey, belah kanan ini adalah bunga betina. Sebab apa?
Sebab dia ada bahagian pembiakan betina. Okey, bahagian betina. Stigma, stil, ovary, ovule. Ini semua adalah pistil. Okey, belah kanan lagi. Okey, paling kanan ini adalah bunga bisex. Okey, kenapa bisex? Sebab dia ada bahagian pembiakan jantan stamen iaitu enterfilament dan kemudian ada bahagian pembiakan betina pistil. Okey, pistil ada 4. Okey, stigma, stil, ovary dan ovule. Okey. Baik, kita cuma tengok contoh je lah ya ini. Okey, ini contoh je lah bunga jantan, bunga betina bagi pokok betil. Baik, ini contoh jagung lah jantan dan betina. Baik, sekarang kita nak sambung. Apa maksud pendebungaan? Okey, tengok kat situ. Pendebungaan ialah proses. Okey, proses apa tengok ya? Pemindahan butir debunga. Tadi saya dah sebut perkataan butir debunga Butir debunga terletak di dalam enter. Okey. Matang. Okey, butir debunga matang daripada mana? Dari enter ke stigma. Okey. Seterusnya, enter yang matang akan pecah. Okey, itu yang berlaku pecah. Apabila pecah, dia akan membebaskan butir debunga. Okey, setengah butir debunga mungkin tersebar ke atas tanah dan ada yang dibawa oleh ejen pendebungaan ke stigma bunga. Okey, jadi perkataan di sini ialah ejen pendebungaan. Jadi ejen pendebungaan yang akan bawa butir debunga ke stigma bunga. Okey, stigma adalah bahagian betina. Seterusnya, pendebungaan terbahagi kepada, tengok ya, terbahagi kepada 2. Okey, apa dia? Yang pertama, pendebungaan sendiri. Yang kedua, pendebungaan kacuk. Okey? Alright. Baik, sekarang kita akan tengok apakah yang dimaksudkan dengan pendebungaan sendiri. Okey, tengok ya. Butir debunga dipindahkan. Okey? Butir debunga dipindahkan ke stigma. Okey, butir debunga dipindahkan ke stigma bunga yang lain. Okey, perkataan di sini ialah bunga yang lain. Tetapi pada pokok yang sama. Okey, pokok yang sama. Okey, tengok kat sini. Tengok contoh ya, tengok contoh. Kita ada bunga A, kita ada bunga B. Okey, bunga A dengan bunga B ni adalah dua bunga yang berbeza. Okey, tapi masih lagi pada pokok yang sama. Okey, pokok yang sama. Mana dalam pasu bunga yang sama lah. Pokok yang sama. Okey, katakan sekarang ini yang ini adalah enter Okey, butir debunga daripada enter ini dipindahkan kepada stigma. Okey, stigma. Tapi masih bunga yang sama. Ini bunga yang sama Bunga yang sama, pokok yang sama. Kita panggil dia sebagai pendebungaan sendiri. Sekarang tengok yang B pula. Okey, tengok bunga B pula. Okay. Sekarang saya guna pula warna biru Saya guna warna biru Okey, kita ada satu lagi enter kat sini. Saya bulatkan warna biru. Okey, enter ni. Okey, enter ni dia bebaskan butir debunga kepada stigma. Okey, stigma. Sini saya sini stigma kat sini. Kat sini ni salah ni. Gambar ni salah sikit. Pindahkan kepada stigma. Stigma ni adalah bunga berbeza. Ni pokok sama tapi bunga berbeza. Okey, maknanya daripada pokok bunga A pindah kepada pokok bunga B. Okey, jadi butir debunga daripada enter bunga A dipindahkan kepada stigma bunga B. Okey. Okey, bila pokok yang sama, pokok yang sama walaupun bunga berbeza masih lagi dipanggil sebagai pendebungaan sendiri. Jelas Jadi jika butir debunga daripada enter dipindahkan ke stigma sama ada bunga yang sama ataupun bunga berbeza tapi masih lagi pokok yang sama itu dipanggil pendebungaan
sendiri. Baik, sekarang kita tengok pula pendebungaan kacuk. Pendebungaan kacuk ni macam mana? Okey, tengok perkataan dia kacuk. Tengok butir debunga. Masih lagi butir debunga. Dia memang butir debunga dipindahkan ke stigma bunga yang lain, pokok yang lain. Okey? Tetapi spesies pokok, spesies pokok ataupun jenis pokok sama. Okey? Kita tengok gambar ni, Sekarang ni kita ada pokok A. Ni pokok A. Ini pokok lain, pokok B. Maknanya dalam pasu yang berbeza. Okey, bunga A dalam pasu A. Bunga B dalam pasu B. Dua pasu berbeza. Okey, bila dua pasu berbeza, maknanya dia adalah dua pokok yang berbeza. Okey, dua pokok yang berbeza tapi masih lagi jenis yang sama. Faham tak? Maknanya bunga raya pasu A dengan bunga raya pasu B. Dia mesti pokok yang sama pokok yang sama jenis. Sama jenis. Okey? Okey, sekarang ni butir debunga, butir debunga daripada enter pokok A, dipindahkan ke stigma, bunga B dalam pasu yang berbeza. Okey? Dia bunga yang sama tapi yang sama jenis tapi pasu berbeza. Okey, sekarang ni bila kita melibatkan dua pokok, dua pokok terlibat di sini, namanya ialah pendebungaan kacuk. Okey, pendebungaan kacuk. Syaratnya mestilah pokok yang sama spesies. Sama spesies, maknanya sama jenis. Katakan bunga raya, pindahkan dia punya butir debunga ke bunga ros. Boleh tak berlaku pendebungaan kacuk? Tak boleh. Faham? Dia mesti sama. Bunga raya dengan bunga raya. Bunga raya pindahkan kepada bunga kekwa. Boleh tak? Tak boleh. Dia mesti bunga raya, bunga raya. Okey, itu maksudnya pokok spesies yang sama. Okey? Jadi ini pendebungaan kacuk bila ada dua pokok berbeza tapi masih lagi spesies yang sama. Bila butir debunganya dipindahkan, itu namanya pendebungaan kacuk. Baik, ini penerangan dia bersamalah juga pendebungaan sendiri, pendebungaan kacuk. Okey, awak tengok tu Kalau pendebungaan sendiri, butir debunga dipindahkan daripada enter ke stigma bunga yang sama ataupun dipindahkan daripada enter ke stigma dua bunga berbeza tapi masih lagi pokok yang sama, pokok yang sama, ini namanya sendiri. Okey? Kalau kacuk daripada bunga yang berbeza. Okey, so katakanlah ini pokok A, Pokok A. Pokok berbeza bukan bunga berbeza. Pokok berbeza. Katakan ini pokok A. Butir debunga daripada pokok A dipindahkan kepada butir debunga pokok B. Okey, bunga berbeza, pokok pun berbeza. Ataupun daripada B pindah ke A. Okey? Tapi masih lagi jenis bunga yang sama, spesies yang sama. Awak tengok spesies yang sama. Ini namanya pendebungaan kacuk. Baik, awal tadi awak ada dengar perkataan ejen pendebungaan. Okey, ejen pendebungaan. Ejen pendebungaan itu apa? Okey, ejen pendebungaan. Apa benda ejen pendebungaan ni? Baik, ejen pendebungaan ialah, tengok sini ya, sama ada angin, haiwan, serangga, manusia, kita semua ni, ini semua ni adalah ejen pendebungaan. Angin, haiwan, serangga, manusia adalah ejen pendebungaan. Okey? Jadi ejen pendebungaan ini apa fungsi dia? Jadi fungsinya di sini ialah membantu proses pemindahan. Okey? Membantu proses pemindahan butir debunga. Okey? Itulah ejen pendebungaan.
Baik, macam mana ejen pendebungaan berfungsi? Okey, kita tengok yang pertama, tengok nombor satu ni. Okey, nombor satu. Mula-mula dia kata apa? Butir debunga daripada enter bunga A melekat. Okey, melekat pada badan atau kaki serangga. Okey. Katakanlah kat gambar ni kita ada gambar ni rama-rama. Okey, rama-rama. Rama-rama ni dia pergi hisap madu kan? Okey, rama-rama hisap madu. Bila dia hisap madu, okey, bila dia hisap madu, dia masuk ke dalam bunga ni hisap madu. Okey, dia masuk ke dalam bunga ni hisap madu. Okey, masa dia masuk tu, butir bunga tu akan melekat sama ada pada badan dia ataupun pada kaki dia. Okey, selepas tu, rama-rama tu akan terbang. Dia terbang pergi kat bunga lain. Okey, pergi kat bunga lain. Okay. Masa dia nak masuk ke bunga lain untuk menghisap madu tu, butir terbunga daripada kaki ataupun badan dia tadi akan jatuh atas stigma. Okay. Bila jatuh atas stigma, okay, butir terbunga jatuh atas stigma, bunga B, okay, maka akan berlakulah proses pendebungaan. Okay, jadi nombor 2 ni dia kata, butir terbunga yang dibawa oleh serangga dipindahkan ke stigma bunga B. Itu cara macam mana pendebungaan berlaku. Okey, haiwan dan serangga. Kita tengok butir terbunga biasanya melekat pada apa? Melekat pada paruh ataupun badan haiwan. Okey. Apabila serangga hinggap di atas bunga untuk menghisap nektar. Nektar yang kita biasa kata hisap madu tu kan. Nektar lah. Butir terbunga akan melekat pada kaki dan badan serangga yang berbulu. Okey. Okey, apa ciri-ciri bunga yang dibungakan oleh haiwan dan serangga? Dia mesti ada ciri-ciri dia. Okey, bunga yang dibungakan oleh haiwan dan serangga, ciri-ciri dia yang pertama ialah ranggi dia besar, maknanya kelopak dia besar dan berwarna-warni. Okey. Sebab apa berwarna-warni dan besar? Besar supaya dia boleh masuk warna-warni tu sebab dia berwarna menarik perhatian. Okey, mempunyai nektar, maknanya ada madu. Dan berbau harum. Okey, berbau harum. Awak tengoklah bunga kat rumah mak awak mana yang ada dia punya kelopak besar, ranggi besar, warna-warni, wangi. Awak tahulah tu dia dibungakan oleh haiwan dan serangga. Okey, menghasilkan butir debunga yang macam mana? Butir debunga untuk bunga jenis ini ialah kasar dan melekit supaya dia boleh melekat pada badan haiwan, serangga. Okey, contoh bunga yang dibungakan oleh haiwan dan serangga ialah durian, rambutan, betik, bunga raya, bunga matahari, bunga ros. Sekarang musim durian, bolehlah kalau rumah awak ada pokok durian, bolehlah pergi cium bunga dia. Baik, kita tengok pula macam mana ciri-ciri bunga yang dibungakan oleh angin, angin, ejen pendebungaannya angin. Okey, biasanya jika angin menjadi ejen pendebungaan bagi bunga itu biasanya butir debunga dia apa? Ringan. Okey, jadi bila ringan, maknanya bila angin tiup, dia boleh dipindahkan ke stigma bunga lain. Okey. Kemudian, tengok lagi apa ciri-ciri dia. Berwarna putih ataupun pudar. Okey. Sebab dia bukan nak tarik perhatian serangga kan. Okey. Sama Kemudian butir debunga dia banyak, kecil, licin, ringan. Okey. Jadi dia kenalah berciri-ciri begini supaya bila angin tiup dia boleh terbang. Kalau dia besar berat tak bolehlah terbang Okey, filamen dan stil dia panjang. Contoh bunga dia apa yang dibungakan oleh angin? Contohnya jagung, rumput, padi. Okey. Okey, baik. Tadi kita kata pendebungaan ada dua kan? Pendebungaan sendiri dengan pendebungaan kacuk. Baik, sebenarnya antara kedua-dua pendebungaan ini, pendebungaan kacuk lebih baik. Okey, kenapa pendebungaan kacuk lebih baik daripada pendebungaan sendiri? Okey, tengok. Pendebungaan kacuk akan menggabungkan bahan genetik daripada dua pokok induk yang sama spesies. Okey, kita ada dua induk yang berbeza sekarang ni. Okey, dua induk berbeza tapi spesiesnya sama.
Okey, sekarang kita tengok apa kelebihan dia nanti lepas ni. Okey, kita tengok kelebihan dia. Yang pertama, pokok pendemukan kacuk lebih sihat dan dapat menyesuaikan diri dengan persekitaran. Okey. Yang kedua, tanaman mempunyai variety yang baru. Sebab kita gabungkan dua pokok kan, jadi dia ada kepelbagaian, variety Kemudian biji benih dia lebih berkualiti. Dan yang terakhir sekali, mempunyai daya tahan yang tinggi terhadap perosak dan penyakit. Maknanya dia lebih tahan lasak. Baik, kita sambung aplikasi pendemukan kacuk dalam pertanian. Di Malaysia, kita gunakan pendemukan kacuk, ya. Okey. Jadi ia adalah sesuatu yang tidak asing lagi di Malaysia. Okey, kalau dengar pokok kahwin tu kacuk lah tu. Okey, teknik ini digunakan secara meluas di Malaysia untuk hasilkan tumbuhan yang lebih baik dan berkualiti lebih tinggi. Baik, ini adalah contoh, okey, pendemungan kacuk yang dihasilkan di Malaysia, okey. Kita ada pokok kelapa sawit pun ada yang dikacukkan, betik, jagung, padi, semua ni ada. Okey. Dia kacukkan pokok induk macam ni, kita tengok kelapa sawit ni Dia ada dua pokok Pisifera dengan Dura. Pokok induk dia dua pokok berbeza. Bila dikacukkan namanya adalah pokok Tinera. Okey, Tinera. Apa hasil pokoknya? Hasilnya buah dan isi lebih banyak dan tempurung yang nipis. Itu untuk kelapa sawit. Baik, yang lain ini awak baca sendiri Ini benar-benar baca sendiri. Okey. Apakah kelebihan yang terhasil? Okey. Baik, untuk kerja rumah, macam biasa buku SPS, awak kena buat muka surat 53. Okey, dengar 53 ni macam nak buat. Muka surat 53 ada bahagian pemerhatian tau. Dalam bahagian pemerhatian ini, saya nak awak lukis struktur bunga. Maknanya yang tadilah. Okey, yang gambar tu ada dalam buku teks juga. Okey, awak lukis sahaja dan label. Ingat, lukis pakai pensel, label pun pakai pensel. Okey, kemudian muka surat 54, 55, 56. Okey, dan kemudian hantar kepada saya sebagai bukti kehadiran awak hari ini. Baik, terima kasih semua. Kita akhiri kelas kita dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi husn illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.